Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Dan saya Norbaizura Endi. Berita utama malam ini. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menjawat beberapa perutusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Emperor Jepun. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menjawat beberapa perutusan tahniah yang telah disembahkan ke hadapan Majlis Baginda daripada ketua-ketua negara dan kerajaan serta orang kenamaan luar negeri sempena menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-40 tahun 2024, iaitu di antaranya daripada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, penjaga dua Masjid Suci dan Raja Negara Arab Saudi. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Raja Hamad bin Isa Al Khalifah, Raja Kerajaan Bahrain. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sultan Haitham bin Tariq, Sultan Oman. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Raja Muhammad ke-6, King of Morocco. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Priyabat Samnak Priya Boronit Norodom Sihamoni, Raja Negara Kemboja. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Raja Mahawacira Longkon Frawacira Klau Chau Yuhua, Raja Thailand. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Karl ke-16 Gustav, Raja Sweden. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Raja Harald ke-5, King of Norway. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Raja Willem Alexander R, King of the Netherlands. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Raja Philip, King of Belgium. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Raja Felipe ke-6, King of Spain. Tuan Yang Terutama Dato' Laila Utama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina. Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura. Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timur Leste. Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat. Tuan Yang Terutama General The Honourable David Hurley, ACDSC Retired, Governor General Australia. Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China. Tuan Yang Terutama Muhammad Shahabuddin, Presiden Republik Rakyat Bangladesh. Tuan Yang Terutama Ranil Wickremesinghe, Presiden Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka. Tuan Yang Terutama Yoon Suk Yeol, Presiden Republik Korea. Tuan Yang Terutama Serdar Berdimuhamedov, Presiden Republik Turkmenistan. Tuan Yang Terutama Emomali Rahmon, Presiden Republik Tajikistan. Tuan Yang Terutama Shavkat Mirziyoyev, Presiden Republik Uzbekistan. Tuan Yang Terutama Kasim Jomart Tokayev, Presiden Republik Kazakhstan. Tuan Yang Terutama Dr. Said Ibrahim Raisi, Presiden Republik Islam Iran. Tuan Yang Terutama Kim Jong-un, Presiden Republik Demokratik Rakyat Korea. Tuan Yang Terutama Surangil S. Wibs Jr., Presiden Republik Palau. Tuan Yang Terutama Abdul Majid Tibun, Presiden Republik Demokratik Rakyat Algeria. Tuan Yang Terutama Old Sheikh El Ghazwani, Presiden Republik Islam Mauritania. Tuan Yang Terutama Matamela Cyril Ramaphosa,
Presiden Republik Afrika Selatan. Tuan Yang Terutama Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Presiden Republik Malawi. Tuan Yang Terutama Hakainde Hichilema, Presiden Republik Zambia. Tuan Yang Terutama Rajab Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki. Tuan Yang Terutama Dr. Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Tuan Yang Terutama Alexander Van der Bellen, Presiden Persekutuan Austria. Tuan Yang Terutama Rumen Radev, Presiden Republik Bulgaria. Tuan Yang Terutama Zoran Milanovic, Presiden Republik Croatia. Tuan Yang Terutama Michael D. Higgins, Presiden Republik Ireland. Tuan Yang Terutama Marcelo Rebelo da Sousa, Presiden Republik Portugal. Tuan Yang Terutama Javier Milei, Presiden Republik Argentina. His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi. Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Tuan Yang Terutama Seta Tawisin, Perdana Menteri Thailand. Tuan Yang Terutama Samnak Meha Povotipade Hunmanit, Perdana Menteri Kemboja. Tuan Yang Terutama Kishida Fumio, Perdana Menteri Jepun. Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh. Tuan Yang Terutama Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada. Senior General Min Aung Hlaing, Ketua Majlis Pentadbiran Negara Republik Kesatuan Myanmar. Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dan Tuan Yang Terutama Hussein Brahim Taha, Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Naruhito, Emperor Jepun dan kepada Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun serta kerajaan dan rakyat Jepun sempena ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-64 bagi Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Naruhito, Emperor Jepun. Majlis Doa Kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 diadakan di daerah-daerah yang lain. Di daerah Tutong, majlis diadakan di Masjid Hassan Al-Bolkiah, Pekan Tutong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sementara di daerah Blaid, tumpuan majlis ialah di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blaid. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Dan di daerah Temburong, majlis seumpamanya diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tema sambutan Hari Kebangsaan ke-40, Bersatu Mencapai Cita Negara, mengingatkan betapa pentingnya kerjasama dengan pendekatan seluruh negara untuk kemajuan negara dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Bagi mengetengahkan pelukis wanita tempatan dan mengumpul para pelukis tanah air dari pelbagai genre,
Zakaria Omar Arts Foundation dengan kerjasama Kompleks Memberi Belah Mabuhay mengadakan pameran lukisan Cita 40 bersatu mencapai Cita Negara. Pameran sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-40 itu berlangsung petang tadi di kompleks tersebut. Perasmian pameran disempurnakan oleh Yang Berhormat Bihindatu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. 40 pelukis wanita tempatan masing-masing mempamerkan lukisan mereka dengan erti kemerdekaan. Di samping para pelukis wanita, para pelukis lelaki juga diundang untuk mengisi ruang pameran tersebut. Pameran dibuka bermula hari ini sehingga 24 Mac dari pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Tema sambutan Hari Kebangsaan ke-40 iaitu Bersatu Mencapai Cita Negara, memberikan pandangan menyeluruh tentang semangat kebangsaan, kemerdekaan dan aspirasi pembangunan negara. Tema tersebut mengingatkan betapa pentingnya kerjasama dengan pendekatan seluruh negara, whole of nation approach untuk kemajuan negara dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Bersatu Mencapai Cita Negara. Khutbah juga menggariskan sebagai sebuah negara Melayu Islam beraja bukan hanya termaktub dalam perlembagaan semata-mata tetapi hendaklah diaplikasikan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Maka salah satu cara mengaplikasikan Islam itu ialah dengan amalan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke arah ini, berbagai langkah telah pun dibuat, antaranya ialah aspirasi untuk menjadikan negara ini sebagai sebuah negara zikir, kesedaran terhadap pentingnya ingatan dan ikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ditambah dengan adanya sikap positif yang menginginkan keamanan, keselamatan, keharmonian bermasyarakat, akan membantu ke arah mencapai cita-cita negara dan bangsa dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laungan zikir yang bergema pada hari kemerdekaan terus diamalkan pada hari-hari mendatang dan dipahat dalam apa jua bentuk perencangan dan tindakan. Kawasan Stadium Negara Hasnal Bolkiah mula bertukar wajah dengan lebih menarik dan indah bagi upacara Perhimpunan Agong sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan esok. Sebagai venue bagi acara penuh bersejarah itu, Stadium Negara dihiasi dengan pelbagai perhiasan bagi memeriahkan lagi sambutan. Hiasan-hiasan mural dinding memaparkan wajah-wajah keriangan semasa sambutan Hari Kebangsaan yang lalu, menceriakan lagi suasana tangga besar stadium. Kain rentang memaparkan logo Hari Kebangsaan juga dipasang di 4 penjuru stadium. Turut disediakan beberapa buah reruai atau petak bagi kemudahan orang ramai. Lebih 8,000 tempat duduk disediakan bagi orang ramai yang ingin menyaksikan upacara tersebut. Tempahan tiket untuk menyaksikan perhimpunan dibukakan melalui aplikasi Tiket Kitani. Atas sambutan yang menggalakkan, 1,300 tiket diberikan pagi tadi, khusus bagi orang awam secara walk-in yang tidak mempunyai tempahan. Orang ramai juga boleh mengikuti upacara tersebut yang akan disiarkan secara langsung di Radio Televisyen Brunei atau melalui siaran RTB Go. Salah satu acara kemuncak setiap kali berlangsung Perhimpunan Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan adalah bacaan Ikrar Hari Kebangsaan. Selain pasukan pembaca ikrar itu sendiri, peranan jurulatih pembaca ikrar juga penting dalam memastikan peserta pembaca ikrar bersedia dan mampu memberi kesan dengan penyampaian ikrar yang penuh semangat dan bermakna. Ingin tahu apakah peranan di sebalik tabir jurulatih pembaca ikrar? Pewarta RTB Aisyah Jailani. Ada laporannya.
Mula terlibat dalam melatih pasukan pembaca ikrar Hari Kebangsaan sejak tahun 2011. Awang Haji Muhammad Khairul Bahrin bin Haji Awang Duraman sendiri pernah terlibat sebagai pembaca utama ikrar pada sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-26. Jelasnya, beliau merasa teruja dengan peluang untuk mengongsikan kemahiran dan pengalamannya sebagai pembaca ikrar. Biasanya adalah bagaimana membentuk peserta betul-betul menjadi satu pasukan ikrar yang tahu akan tanggungjawab mereka sebagai satu pasukan. Yang penting adalah komitmen-komitmen yang perlu tinggi yang perlu mereka berikan maupun pembaca utama ianya akan tetap satu suara. Dari satu pasukan, satu suara itulah yang akan menjadikan keyakinan dan semangat peserta-peserta ikrar akan terbentuk. Menurut Awang Haji Muhammad Khairul Bahrin lagi, bacaan ikrar pada sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan merupakan tanda kesyukuran dan janji rakyat negara Brunei Darussalam kepada Raja yang perlu dihayati dan dijiwai. Setiap yang dilafazkan di antaranya yang perlu kita simpan dan tanam dalam hati iaitu rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan negara kita yang akan sentiasa kita pertahankan sebagai negara Melayu Islam Beraja dan akan tetap menjadi negara yang sentiasa dengan pegangan teguh ajaran Islam dengan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai pegangan hidup negara. Dalam tempoh 13 tahun penglibatannya sebagai jurulatih pasukan ikrar, Awang Haji Muhammad Khairul Bahrin telah melatih seramai 568 peserta pasukan pembaca ikrar yang mantap. Aisyah Jailani melaporkan untuk Berita RTB. 4 dekad semenjak negara mencapai kemerdekaan, pelbagai kemajuan telah dinikmati oleh rakyat dan penduduknya. Antara mereka yang membantu dalam membentuk dan memajukan negara adalah generasi yang lahir pada tahun 1984. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40, berita perdana malam ini mengetengahkan sumbangan beberapa individu daripada generasi anak merdeka tersebut kepada negara. Laporannya bersama Aisyah Jailani. Awang Muhammad Syahnuddin bin Haji Imran bertugas sebagai pengurus fabrikasi di syarikat minyak Brunei Shell. Di samping menjalankan kerja-kerja fabrikasi dengan sempurna dan selamat, beliau juga berperanan mengembangkan kemahiran pekerja di bawah jagaannya bagi memastikan pengeluaran minyak dan gas negara Brunei Darussalam dapat terus dihasilkan dengan selamat dan stabil. Khususnya golongan belia yang bakal menjadi pengganti kepada generasi pucuk pimpinan sekarang. Belia yang mempunyai kemahiran dan berpendidikan tinggi. Belia yang sehat, berfikiran progresif, inovatif dan berteraskan falsafah Melayu Islam Beraja. Ini yang penting. Dayang Nur Insan binti Awang Haji Mataha merupakan seorang atlet para negara dalam acara padang, lontar peluru, lembing dan lempar cakra. Memegang 2 pingat sukan para ASEAN dan 1 pingat gangsa sukan Afura 2019. Dayang Nur Insan menekankan pentingnya bagi setiap rakyat dan belia Brunei berfikiran lebih terbuka dan mandiri bagi sama-sama mengambil apa sahaja peluang yang disediakan. Belia-belia kita perlu melihat secara positif peluang-peluang yang disediakan melalui kemahiran-kemahiran yang disediakan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui sektor-sektor kerajaan maupun swasta. Pengiran Muhammad Khairul Anwar bin Pengiran Haji Muhammad Saleh Cucu, Ketua Pematuhan Jenayah Kawangan Penasihat Perniagaan Dasar dan Latihan Bank Islam Brunei Darussalam, bertugas memberi nasihat kepada pihak-pihak tertentu mengenai keselamatan kawangan dan meningkatkan kesedaran mengenai cara melindungi perniagaan masing-masing di negara ini. Pengiran Muhammad Khairul Anwar berpendapat generasi belia adalah generasi yang bertanggungjawab sebagai pemangkin dan pemimpin masa depan. Ini dapat dilihat dengan perkembangan bakat-bakat para belia terselah pada revolusi industri 4.0. Bukan sahaja di Brunei Darussalam, bahkan di mata dunia. Marilah kita belia Brunei Darussalam bangkit bersatu mencapai cita negara.
Tiga individu ini mencerminkan semangat semula jadi yang mungkin tersirat dalam jiwa anak merdeka yang lain dan juga generasi-generasi lain yang turut menghargai dan mendukung kemajuan negara. Aisyah Jailani melaporkan untuk Berita RTB. Tidak dapat dinafikan kemerdekaan dan kemuafakatan adalah ciri-ciri yang sangat penting bagi menjaga kedaulatan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Meskipun kedua-duanya merupakan perkara yang positif dan membina, ianya memerlukan pemahaman dan penghayatan yang penuh dan mendalam bagi mencapai hasrat negara. Beberapa responden dari institusi-institusi pendidikan berkongsi pandangan mengenai erti kemerdekaan dan kemuafakatan. Nikmat kemerdekaan semestinya disyukuri oleh semua rakyat negara Brunei Darussalam dengan membina kehidupan yang menepati erti kemerdekaan semurni dan setulennya. Kemerdekaan bagi saya bukan sekadar kebebasan fizikal daripada penindasan atau penjajahan, tetapi juga kebebasan untuk menggalakkan kepelbagaian, pendapat, budaya, kepercayaan. Menanamkan sikap patriotik seperti contoh taat kepada raja dan pemimpin dan mencintai negara. Tanpa kemerdekaan untuk berpendapat dan bertindak, kita tidak dapat mencapai kemuafakatan yang bermakna di dalam kalangan masyarakat yang berbilang lapisan. Tema Hari Kebangsaan yang ke-40 juga merupakan visi ataupun aspirasi yang perlu digapai dan dicapai dalam masa jangka yang panjang. Mengambalkanlah nilai-nilai kemuafakatan dengan berusaha untuk memahami perbezaan antara kita, menyelesaikan konflik secara dialog dan penuh hormat, serta bekerjasama dalam usaha untuk membangunkan masyarakat yang inklusif dan progresif. Kita sebagai ejen perubahan masa depan bertanggungjawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan memupuk sifat kemuafakatan. Rasa patriotisme dapat ditanamkan di hati rakyat dan juga memberi semangat untuk Hari Kebangsaan yang akan datang ini. Wawasan Brunei 2035 dapat tercapai dan menjadi realiti dan juga dapat melahirkan generasi yang berwawasan dan bersemangat patriotik. Sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kemerdekaan ke-40, kita kongsikan keazaman rakyat dan penduduk menzahirkan kegembiraan dan keazaman untuk bersatu mencapai cita negara. Selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-40. Kami merdeka belajar bersungguh-sungguh demi masa depan negara. Bersatu mencapai cita negara. Selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-40. Kami bertekad belajar bersungguh-sungguh demi masa hadapan negara. Selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-40. Kami bertekad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan negara. Hari sekolah dan lumut ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-40 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-40 bersama menjayakan wawasan negara 2035. Selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-40. Bersatu mencapai cita negara. Tanggal 23 Februari menjadi penuh bermakna bagi para ibu bapa yang menerima kelahiran anak damit masing-masing bersempena ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Setakat pukul 5 petang tadi, 10 kelahiran anak damit dicatatkan.
9 kelahiran dicatatkan di Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha, iaitu 6 anak damit lelaki dan 3 anak damit perempuan. Kelahiran anak damit pertama dicatatkan pada pukul 12.05 pagi. 1 kelahiran anak damit perempuan dicatatkan di Hospital Suri Seri Begawan, daerah Belaid. Manakala tiada kelahiran dicatatkan di Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam, daerah Temburong, dan Hospital Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong. Bagi memperingati hari bersejarah genap 40 tahun negara Brunei Darussalam menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan, Jabatan Perkhidmatan Pos Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mengeluarkan stem tetap baru 2024 bagi memperbaharui keluaran stem tetap yang sedia ada pada masa ini dan masih lagi digunakan sejak tahun 2007. Jabatan Perkhidmatan Pos akan mengeluarkan 9 nilai stem bersama 9 warna. Nilai dinominasi stem tersebut adalah 10 sen, 20 sen, 50 sen, RM1, RM2, RM5, RM10, RM50 dan RM100. Jabatan Perkhidmatan Pos juga mengeluarkan sampul surat rasmi hari pertama dan 9 keping stem. Produk-produk stem berkenaan boleh diperoleh dengan mengunjungi cawangan-cawangan pejabat pos yang berdekatan, kecuali cawangan pejabat pos Lumapas. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Kampung Anggrek Desa. Bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Pesuruhjaya Kerohanian Persatuan berkenaan. Majlis juga diisikan dengan bacaan doa kesyukuran dan doa Hari Kebangsaan. Majlis membaca surah Yasin dan doa khas bersempena Nisfu Syakban bagi tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara pada 24 Februari pukul 6 petang. Majlis Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid tumpuan di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri. Ramai dialalukan hadir bagi sama-sama memperolehi ganjaran pahala dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala di samping mengimarahkan masjid, surau dan balai ibadat. Bangunan tambahan Masjid Kampung Sungai Buloh yang mula dibina pada 23 Mei 2022 kini hampir siap sepenuhnya. Petang kemarin diadakan acara menyertu bagi bangunan berkenaan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Kapasiti bangunan tambahan ini boleh menampung lebih kurang 400 orang jemaah. Antara kemudahan yang disediakan, tempat penyempurnaan jenazah dan kemudahan bagi orang berkeperluan khas.